Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so untuk hari ini saya akan terangkan macam mana cara kita nak buatkan practical work 6 menggunakan Easy Studio lah. So untuk practical work 6 ni kita menggunakan Easy Studio untuk design Ring and Johnson counter. So Ring and Johnson counter ni adalah application of the shift register. Okey. So, ini adalah lab sheet. Lab sheet ni adalah digunakan untuk Livewire professional software, tapi kita akan design gunakan Easy Studio lah. Okay. So, ring counter ni dia ada keistimewaan dia di mana dia akan circulate shift register connected to the last flip-flop, shift its value into the first flip-flop. Maksudnya dia kita boleh beri masukan dan juga selepas pada tu dia akan ada shiftment daripada data lah. Okay. So itulah untuk ring counter. Okay. So Johnson counter adalah two step bagi ring counter. Kenapa? Kalau tadi untuk ring counter kita ambil keluarannya daripada Q untuk beri feedback kepada masukan D yang pertama. Kalau untuk Johnson pula kita ambil daripada Q bar. Itu sahaja perubahan yang berlaku kepada masukan D daripada ambil keluaran dekat Q kepada Q bar untuk Johnson counter lah. Okay, so sebelum saya lukiskan lita, so saya akan terangkan dahulu apa tu teori untuk ring counter. So untuk ring counter sebelum dapat clock keluarannya adalah 1000. So macam mana dapat masukkan 1000 ni untuk data awal. Jadi kalau kita refer pada yang pertama ni kita akan setkan switch 1 kepada logik kosong. So kalau kita setkan switch 1 kepada logik kosong, switch 2 kepada 1. So ini adalah masukan preset untuk switch 1. So masukan preset ni juga disambungkan kepada clear. So clear ni akan menjadi 0, 0, 0. Okey, clear adalah 1 dan clear juga, masukan clear juga disambung kepada masukan preset yang lain. Maksudnya dia adalah 1, 1, 1. Okey, kalau preset sama dengan 0, clear sama dengan 1. Maksudnya dia akan ikut kepada masukan clear untuk output. So dia dapat kat sini adalah 1. Okey, kalau katalah sekarang ni preset sama dengan 1, clear sama dengan 0. So outputnya akan ikut pada masukan clear lah. So dapat 0. Ini pun sama 0 dan juga 0. Okay, so ini adalah data awal untuk ring counter. So kalau kita tengok dekat sini, so data awal dia adalah 1000. Okay. So kalau kita lihat lita tadi, masukan untuk keluaran Q4 akan menjadi masukan untuk D. Okay. D specialnya adalah apa yang dimasukkan akan dikeluarkan. Maksudnya kalau kita masuk 1, keluar 1, masuk 0, keluar 0. So sekarang ni data yang kita masukkan kepada output Q4 ni adalah 0. Jadi keluaran dia akan jadi 0 lah untuk Q yang pertama. Okey, ini 0, yang lain tu kita shift sahaja. Dia adalah secara theoretical untuk application bagi shift register. So ini adalah 0. So output ni akan menjadi input untuk D yang pertama. So 0, yang lain kita buat shift lah. Okey, sebab apa? Kita menggunakan shift register. Okey. Okay, kita pergi balik untuk sini. Saya akan buat sampai 4 clock sahaja. Okey, so kita nak tengok sampai cukup 1 cycle. 0, 0, anjakkan jadi 1. 1 ni akan menjadi input untuk D dan akan menjadi output untuk Q1. 1 yang lain kita anjakkan sahaja. Okey, so ini adalah keluaran untuk ring counter. Okey, kalau katalah untuk ring counter ni kita akan designkan letak untuk ring counter. So kalau kita tengok untuk ring counter, okey, untuk ring counter kalau kata kita lihat untuk lita ring counter ni kita menggunakan 4 bit flip-flop.
Okey, 4 bit flip-flop. So saya akan designkan lita ni lah. Okey, so kita anjakkan sedikit untuk beri ruang bagi membuat ni lah. Kita kecilkan dia. Kalau tak, dia tak nampak nanti kita nak design. Okey. Okey. Sorry. Okey. Kita anjakkan sedikit ke sana lah. Okey. Okey, so kita akan menggunakan Easy Studio. So untuk Easy Studio ni, kita akan designkan lita ni. So untuk Easy Studio, step yang pertama macam biasa kita kena namakan kita punya sheet yang ini. So biasa kita buatlah nama pelajar, nombor pendaftaran dan juga practical work berapa. Saya buat RBR practical work 6. Okey. Okey, so kita dah simpan sebagai RBR practical work 6. So untuk step yang pertama, untuk Easy Studio kita akan masukkan dulu komponen yang diperlukan. Okey, so kita gunakan 4 bit D flip-flop. Okey, 1, 2 ni atas sikit pun boleh juga lah. Okey. 2, 3, 4. Okey, 4 flip-flop D. Okey, kemudian untuk dapatkan output kita perlukan perintang dan juga LED. Kita ambilkan dulu untuk perintang dan LED lah. So saya rasa you all semua dah biasa, tapi saya tunjukkan jugalah sebab kalau katalah ada di antara anda yang menggunakan practical work 6 ni sebagai kali pertama baru nak gunakan Easy Studio untuk practical work 6, so boleh belajarlah daripada basic. Okay, so change yang ni kita kena gerakkan dia supaya dapat ohm, tukar pada 330 ohm. Okay, so ni adalah nilai standard yang kita gunakan. Okay, boleh juga guna nilai yang lain, tapi untuk eksperimen ni kita gunakan 330 ohm lah. Okay. Okay, next kita masih lagi perlukan 3 lagi perintang. Okay, tukarkan tap to change, tukar kepada ohm. Okay, 330 Okay. Okay, tukar dia punya position dia. So yang ni, okay. Saya tengok kat sini boleh copy tak ya? Tak boleh. Okay. So kita buat biasalah, maknanya 1 by 1. Okay, change to 330. Make sure yang ni kena betul lah. Okay. Okay. Dia nak gerak sekali. Okay. The last one untuk perintang. $30 ohm. Okay, settle. Okay, kita gerakkan dia ke tempat yang terakhir. Sebenarnya you nak design ni dia kena ada juga berapa kotak yang kita nak gunakan kan. Macam ni kita gunakan 3, 6, 7. Okay, 3, 6. Okay, so ni adalah, ni lagi sikit. Okay, kita gerakkan sikit. Okay. So kelas dah siap yang ni. Next adalah kita perlukan LED. LED. Masukkan LED ni, letak je, terus sambung pada perintang. Okay. Okay. Perintang. Masukkan LED yang keempat. Okay, dan next adalah kita perlukan satu switch. Okay, kita perlukan satu lagi switch lah. Dan juga supply untuk membolehkan sesuatu
flip-flop tu berfungsi, kita memang kena bagi dia power supply. Kalau tak macam mana dia nak berfungsi lah. Okay, so ini kita gerakkan dia kat sini lah. And then kita ambilkan power supply. Okay. Okay, power supply. Kita letakkan dekat bahagian sini. Okay, satu lagi kita ambilkan grounding. Grounding kita letak je dulu. Okay, nanti baru kita arrangekan dia lah. Okay. Okay, dah siap yang ni, kita kena buat penyambungan. So kalau ikut penyambungan, kita tak ada preset dan clear. So dia ada special sedikit untuk isi studio. Okay, so untuk yang ni macam biasa, kita tengok kat sini ni. Q ni dia akan sambungkan dengan masukkan D. Okay. So buat je untuk yang ni sebab dia adalah register, jadinya kita akan sambungkan, masukkan untuk D ni dan keluaran untuk Q keempat akan menjadi masukan untuk D. Okay, so kita letak kat sini. Kita nak design dia kan. Okay, so kita letakkan kat sini. Ni ikut pada kreativiti masing-masing lah. Mana nak cantikkan dia kan, nampak tak ni ada feedback. Q4 menjadi input untuk masukkan D yang pertama. Okay. So kalau kita perhatikan kat sini untuk Q1 kita ambil dekat keluaran untuk D flip-flop yang pertama. Jadi kita just letakkan sahajalah. Okay. So sama ada kita nak letakkan ni dahulu ataupun kita nak settlekan untuk clock dahulu. Okey. So untuk clock kita kena masukkan clock input. Okey. Tak jumpa pula Okey, sebab apa? Kalau kita nak addkan mana-mana komponen, make sure yang dia jangan warna kuning. Kalau tak dia tak keluar, dia pop up keluar lah. Okey, so kita keluarkan yang ni. Sebelum terlupa lah, takut terlupa. So kita settingkan yang ni kepada, biasa saya gunakan 8 tapi saya dah try kalau 8 delay dia terlalu lama. So kita gunakan 5 second. Okay. Okay, dan supply macam biasa kita gunakan 5 volt. Okay, kita dah settle. Okay, untuk clock, sambungkan semua clock. Kalau ikut yang ni adalah counter yang menggunakan synchronous counter. Maksudnya semua clock disambungkan secara simultaneous. Okay, so kita sambungkan clock ni ke sini. Okay, clock ni kita sambungkan ke sini. Letak je, senang. Okay. Ni kita sambungkan ke sini. Okay. Next adalah kita sambungkan untuk kat Q ni lah. Ni kita sambungkan ke sini. Okay. Nasib baik dia tak short kan. Okay. Okay. Dah nak siap kita punya lita. Very simple. Okay, so yang ini kita kena sambungkan semua ni kepada grounding lah. Okay, macam mana kita nak buat? Nak suruh buat macam ni pun boleh, nak cantikkan dia pun boleh. Saya nak besarkan sikit lah dia punya ni supaya nampak cantik. Kan? So kita letak ni ke sini. Ni ke sini. Okay, ni kita sambungkan ke sini. Okey, dan ini kita sambungkan ke sini terus. Okey. Ground ni gerakkan dia. Okey, so ini adalah power supply. Kena buat penyambungan untuk power supply dan kita sambungkan pada switch. Okey, kalau ikut untuk live wire kita perlu gunakan 2 switch. Okey. Tapi untuk isi studio kita gunakan 1 switch sahaja. Ini pun untuk kontrol pada masukan D sahaja. Untuk first time lah. Okey, so kita akan masukkan sambungan untuk D yang ni. So untuk isi studio dia ada special sedikit. Kita guna 1 switch sahaja dan kita bagi masukkan kepada D. Okey, switch ni first kita kena onkan switch. Maknanya dia bagi switch ni supaya dapat beroperasi untuk kita dapatkan output 1000. Okay, once benda tu dah dapat, output tu dah dapat, kita kena switch off kan kita punya switch yang ni lah. Okay, kita try dulu Okay, run and show.
Okay, nampak macam ni kan? So kita dah dapat, kita ni kan bukakan. Dah lambat tadi. Okay. So kita ni kan balik. Okay. Okay, sekejap ya. Okay, kalau katalah dia dapat macam ni kan, takkan kita nak tunggu lama. So senangnya adalah kita stopkan dia, kita putuskan dia punya sambungan. Tu nak cepat lah, kita cepat dia kan. Okay, kalau kita run, kalau kata kita run, terus ni. Okay, done tu cara cepat. Kalau tadi lambat. Okay, so untuk yang ni, bila kita run, sekali je. Okay, terus dapat, terus offkan dia. Terus offkan switch. So kita dapat 1000 tadi kan. Okay, so yang untuk 1000 ni, okay, dia laju pula kan. So tak nampak sangat dia punya movement. Jadi kita stop. Okay, so saya tukar balik pada 8 lah. Okay, 8 second. Okay, done. Okay. Okay, so kita tengok balik Okay. Kita buat daripada awal lah sebab kita dah ni tadi kan. Okay, kita tukar dia punya ni. So, first step. Okay. Yang ni kita kena resetkan dia dahulu yang ni. Okay. So, yang perlu kita buat saya kata tadi, yang ni kita open je lah. Kalau kata saya tekan ni, kita run show, okay ni kan. Okay. Kemudian kita letakkan satu. Okay, terus onkan dia, offkan dia. Bila dapat ini satu, terus switch offkan dia. Okay, 0100 tadi kan. Okay. Ni dia tak nampak sangat. Okay, kita kira ni adalah yang first. Ni adalah sebelum dapat clock. Okay, 1000. Okay, kemudian itu adalah untuk clock yang pertama. Clock yang pertama. Clock yang kedua. Okay, clock yang ketiga. Dan ini adalah untuk clock yang keempat. Okay, so dia akan sentiasa berulang dia punya keluaran dia lah. Okay, nampak tak? Okay, so ini adalah untuk ring counter. Maknanya untuk ring counter outputnya akan sentiasa berulang. Maknanya keluaran untuk Q ni akan menjadi masukan untuk di flip-flop yang pertama. Okay, yang lain dia akan shift lah. Nampak tak ada shiftment tu? Okay. Ni akan menjadi masukan untuk di flip-flop. Untuk next clock lah. Okay, so dia akan shift. Dia shift. Ni ke sini, dia shift. Ni pergi sini, ni pergi sini. So dia akan ada, sebab tu nama dia ring counter, dia akan macam berpusing kan. Okay. Okay. So next adalah kita nak buat untuk Johnson counter. So untuk Johnson counter, kalau kita tengok, beza antara ring counter dengan Johnson counter ada satu sahaja. Saya stopkan sekejap Okay, so beza dia bila dah buatkan untuk ring counter ni, tak payah nak tukar dah, just kita save as kan sahaja untuk kita buatkan Johnson counter. So untuk Johnson counter, kalau kita tengok dekat sini, bezanya dekat bahagian sini saja. Okay, kalau sebelumnya disambung pada Q, sekarang dia sambung kepada Q bar. Okay, untuk flip-flop yang keempat ni, keluaran kita masih ambil dekat Q. So tak ada perubahan lah. Kita cuma ubahkan dekat masukan D ni pindahkan kepada Q bar sahaja. So kalau kita refer pada lita yang ini, maksudnya adalah, okay. So untuk lita yang ini kita akan ubahlah. Maksudnya masukkan yang ini kita akan pergi sambung kepada Q bar. So yang ni kita boleh deletekan dia. Okay. Okay. Kemudian kita boleh masukkan dekat Q bar kat sini lah. Okay, so saya nak sambungkan, dibesarkan sedikit supaya nak nampakkan beza. Okay, ni pergi sini. Cara senang boleh tapi tak berapa nak cantik lah. Okay, so done Untuk Johnson counter ni, dia berbeza dengan ring counter. Kalau untuk Johnson counter, dia punya theoretical dia adalah macam ni lah. Maksudnya untuk Johnson counter,
kalau kita tengok tadi, keluaran untuk Q yang keempat ni diambil dekat Q bar kan. So kalau katalah kat sini adalah kosong, dia kena inversekan dia. Inversekan dia. Maksudnya kalau kat sini kosong, untuk next input dekat D tu, sebab yang kita pamerkan kat sini adalah Q4. Tapi kita ambil dekat bahagian untuk ni, kita ambil dekat Q4 bar. Q4 bar. Jadi kita kena barkan yang Q4 ni. Okey. So kosong kat sini akan jadi 1. Kenapa kita barkan yang Q4? So yang ni kita anjakkan sahaja. Yang ni kita anjakkan sahaja. So data awal adalah samalah. So yang ni kosong, kita inversekan, dia akan dapat 1. Next adalah kita anjakkan sahaja data tersebut. Okey, ni adalah untuk Johnson counter. So kosong, inverse dapat 1. Yang ini kita anjakkan sahaja. So kita dah dapat nilai yang ini. Next adalah kita akan, ini dapat 1 kan. So kita akan inversekan dia. So dapat kosong, yang ni kita dapat 1. Yang ni kita dapat 1. Yang ni kita dapat 1. So ini saya buat untuk sampai clock yang keempat sahajalah. Okey, untuk Johnson counter, kita memang kena maintain sahaja dia punya keluaran ni. Untuk switch yang ni, kita maintain dia sebagai switch off. Okey, untuk Johnson counter. Okey, so kita ni kan, kita run and show. Okey, ni sebelum dapat clock yang pertama. Okey, sebelum kita dapat clock yang pertama, okey, tengok. Sebelum dapat clock sebelum kita dapat clock yang pertama, 1100. Okey, clock yang kedua 1110. Clock yang ketiga 1111. Clock yang keempat, nampak tak? Okey, so ini adalah untuk Johnson counter. Okey, senang kan? Okey. So ada orang tanya, kenapa kena sambungkan masukan ni kepada input D. Itulah saya pun macam nak dapatkan solution tu agak susah sebab kita kena bagi supply untuk lita kita. Tapi kat mana kita nak sambungkan dia sebagai input? So katalah saya tak sambungkan kat mana-mana. So kalau kata saya tak gunakan supply, contoh ni directional dia lah. Okey, contoh kat sini. Kita katalah kita run. Dia dapat macam tu lah, tapi dia tak akan tapi untuk yang ni sebab tadi kita ni kan, maksud saya kalau kata kita tak sambungkan supply. Kita stop sekejap, katalah saya back balik, kita tak sambungkan supply. Okey. So bila kita runkan je, dia akan ada error sepatutnya. Oh, saya sambung yang ni. Okey, sekejap. Kita try lah pula. Adakah boleh pula? Sekejap okey. Sebenarnya yang ini itulah dia banyak sangat kan. So untuk lita kita, untuk membolehkan dia beroperasi, kita kena bagi dia supply. Okay. So kita undokan balik. Settle. Okay, so ini adalah untuk Johnson counter. So itu sahaja perkongsian saya untuk cara membuat practical 6 bagi ring counter dan Johnson counter menggunakan EC Studio. Okay, so saya harap awak dapat membuat practical 6 dengan jayanya lah. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.